Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. InsyaAllah kita akan muzakarah daurah kilat kitab Takribul Ikhwan. Jadi sebelumnya saya minta maaf banyak-banyak kerana pada pagi ini saya ada kuliah subuh dan agak lewat sikit. Kita mulakan kelas kita ni. Dan sebelum daripada kita nak mula baca kitab Takribul Ikhwan, kita hadiahkan Al-Fatihah 3 kali diniatkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, para isteri Nabi, Ummahatil Mukminin dan keluarga Nabi serta sahabat Nabi dan para anbiya dan mursalin yang lainnya, dan para alim ulama, wabil khusus kepada tuan pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Qadir bin Wangah Al-Fatani. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Yang ada kitab tu boleh tengok di kulit kitab. Nah, ini kulit kitabnya. Kata dia ini sebuah risalah yang dinamakan dia sebuah risalah dengan Takribil Ikhwan fi ta'allumi aqaidil iman. Ini yang lafaz-lafaz yang lagi akan ni ialah menjadi sebuah risalah, beberapa lembaran kertas yang sedikit yang mengandungi manfaat yang sangat besar. Itu makna risalah dah. Yang dinamakan dia ini risalah, dinamakan dengan Takribil Ikhwan, makna mendekatkan saudara fi ta'allumi aqaidil iman, pada mempelajari segala tambatan-tambatan bagi iman. I'tirad yang timbul, yakni bangkangan yang zahir, atau lagi akan timbul, yakni lagi akan zahir di atas jalanan ini. Ini jalanan yang diperjalani oleh Syekh Abdul Qadir bin Wangah ni mengikut gurunya, iaitu Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, yang lebih dikenali dengan Pak Da'i Mekah, Syekh Pak Da'i Mekah. Janganlah diberasa menyakut sekali-kali. Apa jangan duk berasa betul lah orang kritik ni, jangan. Bila tu jangan kita rasa begitu, sesudah ini selesai dah pada fikir yang baik dan renti ibarat-ibarat. Tu dia kata gitu dah. Menghimpunkan dia ini risalah berserta dengan sedikit nasihat. Nanti ada di awal-awal ni ada berapa helai nasihat tu ayah dia sekarang. Siapa yang menghimpun? Oleh Abdul Qadir bin Wangah Waqaf Budi Skam Fatani, Jalan Palas, Rangkuk. Rangkuk tu nama dia tu, nama tempat dia dah. Lebih dikenali dengan Tok Ayah dia Skam. Siapa-siapa yang suka harap berhubung sama yang menghimpun atau anak-anaknya disediakan. Jadi siapa-siapa yang nak kitab ni, bolehlah berjumpa dengan orang-orang yang menjual lah sekarang ni. Kerana di zaman dia ni, pengarah dia ni masih ada. Sebab tu dia kata siapa-siapa suka harap berhubung sama yang menghimpun, ini Syekh Tok Ayah Diska.
atau anak-anaknya dah disediakan, mana disediakan orang panggil kalau nak beli risalah ni, tidak dibenarkan mengecapkan dia dengan ketiadaan izin pengarang. Habislah. Kemudian kita masuk terus, kerana kita ni daurah kilat, kita tidak syarah secara panjang lebar. Kerana Ustaz Mubi minta kita ni daurah kilat, kita syarah yang penting-penting saja. Nantinya kalau nak mengaji dengan secara detail, boleh ke Facebook saya lah, ke page saya. Itu nantinya saya akan sambung pengajian kitab Takribul Ikhwan ni dengan secara halusi, dengan secara detail. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat zat yang bernama dengan nama Allah. Allah tu ialah Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Jadi awak mula dengan bismillah kerana nak mengikut iktidaan bil Quran wa amalan bi mafhumil hadis. Itu dah. Nak mengikut aturan Quran dan nak mengamalkan mafhum yang difahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi, segala puji tu hak Allah Taala belaka. Allah tu allazi tafaddala alaina. Allah tu ialah Tuhan yang melebihlah, ia Tuhan di atas kami. Melebih-melebih bi ni'matil islami wal iman, dengan kurniaan nikmat Islam dan iman. Itu dah. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera tu minta Allah Ta'ala turunkan. Ini dia panggil khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Pada lafaznya khabar, cerita, tapi pada maknanya ialah doa. Artinya wassalatu wassalamu ay Allahumma salli wa sallim. Itu maksud kita. Bermula rahmat dan sejahtera, ya Allah Tuhan, rahmatilah dan sejahteralah ala man, di atas mereka yang anzara bin nari, yang mempertakutkan manusia dengan api neraka, wa basyara bil jinani, dan memberi berita gembira dengan syurga, dengan segala syurga-syurga. Habis. Siapakah anzara bin nari wa basyara bil jinani, yang menakutkan dengan api neraka dan memberi berita gembira dengan segala syurga-syurga? Sayyidina, penghulu kita, ketua kita. Siapa penghulu kita? Ketua kita Badar, Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad, Sayyidil Mursalin, penghulu bagi sekalian Rasul. Wa ala, dan minta juga rahmat sejahtera tu turun ala alihi, di atas keluarganya, keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi. Ajma'ina, semuanya sekali. Amma ba'du, ada pun kemudian daripada itu. Itu habislah khutbah kita, dia panggil itu dah. Itu dia panggil khutbah kita. Maka katanya Syekh Ayadis, maka hai sekalian kekasihku. Mana anak-anak murid dia lah, kekasih dia ni. Dan saudara-saudaraku. Kita masuk habis, saudara-saudara. Saudara sehubungan agama dia panggil. Ukhuwah Islamiyah. Apa hak dia nak rayaknya? Syukurlah oleh kamu. Syukurlah kamu. Ini syukurlah oleh kamu. Ini wajib bersyukurlah oleh kamu. Dan terima kasih oleh kamu. Itu syukur tu dia panggil umum. Am dia panggil. Syukur tu dia panggil umum. Tasarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Itu dia panggil syukur. Mengguna oleh hamba tu apa yang dikurnia oleh Allah Ta'ala, mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu dia panggil syukur umum. Tangan, mata, kaki, perut, lidah, mulut, akal, fikiran, hati, umur. Itu dia panggil kurniaan Allah. Kita guna mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh, itu dia panggil syukur. Syukur tu. Ada pun terima kasih ni, itu khas dia panggil. Apa? Bil lisan. Kata Alhamdulillah, mujurnya Allah, as-sana'u billah, kita puji Allah Ta'ala. Itu dia panggil syukur dengan lidah. Dan terima kasihlah oleh kamu akan Tuhan. Kenapakah? Hei saudara-saudara, hei kekasih-kekasihku, syukur, wajib kamu bersyukur dan wajib kamu berterima kasih akan Tuhan. Inilah dia. Kerana beberapa nikmat dan budi. Dan budi itu dia panggil atas tafsir, atas nikmat. Dan budi. Budi ni maknanya bukan budi pekerti yang mulia macam kita ni makhluk, bukan. Makna budi ni buat baik Allah Ta'ala. Itu makna budi dah. Kerana beberapa nikmat dan budi ni buat baik Allah Ta'ala.
Buat baik yang ia Tuhan, ya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita hamba ni, gapo dia kah? Nikmat buat baik Allah, yang ni budi tadi tu, iaitu nikmat budi tu ialah menjadi ia Allah, ia Tuhan akan kita sebagai manusia. Tengok. Mula-mula sekali kita kena sedar bahawasanya nikmat pertama sekali Allah Ta'ala beri pada kita ialah nikmat ijad, nikmat menjadikan kita tu sebagai manusia. Dia panggil nikmat ijad, dia panggil. Nikmat pertama nikmat ijad. Serta mentaufik akan kita. Ini dipanggil nikmat imdad. Nikmat imdad. Tu. Nikmat imdad. Pertolongan Allah Ta'ala. Tu. Pertolongan Allah Ta'ala beri pada kita. Tu dia panggil nikmat imdad. Nikmat pertolongan dia panggil. Mana? Taufik tu lah. Dan memberi ada apa namanya tadi? Tu serta mentaufik akan kita. Taufik ni mana Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita boleh mengerjakan taat. Tuhan beri pada kita boleh buat kerja taat, dia panggil. Itu taufik. Khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah. Tuhan beri pada kita boleh buat taat ibadat pada Allah. Itu mana taufik. Serta mentaufik akan kita berpegang dengan agama Islam. Tu tengok. Nikmat imdad, madak pertolongan Allah Ta'ala. Tuhan tolong kita ni bukan hanya jadi manusia saja dah, bahkan pegang pula dengan agama Islam. Dan memberi pula akan kita akal fikiran. Ditolong pula kita dengan diberikan akal fikiran tidak gila. Yang mana dengan akal fikiran tu boleh menjaga, ini sebab bagi boleh pada adat. Begitu dah. Sebab bagi boleh pada adat. Itu dah. Itu dia panggil yang boleh ni sifat bagi akal. Tapi orang panggil boleh tu dengan secara adat. Sebab bagi boleh pada adat. Tulis gitu. Yang boleh, yakni sebab bagi boleh pada adat, menjaga kita, yakni menjaga oleh kita dengan dia, dengan sebab akal tadi tu. Dengan tu dia panggil sababiyah, sababiyah. Dengan dia ni, dengan sebab dia akal, boleh ke apa? Jaga ke apa? Takluk pada kita jaga. Akan keselamatan diri kita dunia dan akhirat. Jadi kalau guna akal betul-betul mengikut saluran dia, maka insya-Allah kita boleh jaga diri kita ni daripada bahaya dunia akhirat. Artinya selamat kita dunia dan akhirat. Dan membenar ia. Bukan membenar tu. Membenar tu betul. Membenar tu betul dah. Mana membenar ni maksudnya memberi peluang. Begitu dah. Dan membenar ia Tuhan. Mana membenar ni bukan mentasdik, bukan mana at-tasdik, bukan. Membenar mana memberi peluang. Ya benarkan. Macam kita lah. Nak pergi asrama, nak masuk jumpa anak kita ke asrama. Maka warden benarkan. Mana warden bagi peluang pada kita. Ataupun pelajar nak balik. Pelajar diberi peluang. Itu mana membenar. Minta izin dengan ustaz. Saya nak balik lah ustaz. Ustaz kata boleh lagi ya. Itu bagaimana membenarkan dia pulang ke rumah. Itu mana apa? Memberi peluang. Membenarkan. Dan membenar ia Tuhan. Yang ini memberi peluang lah ia Tuhan akan kita oleh bahawa kita berbekal dengan beramal. Dialah memberi peluang pada kita boleh beramal, semaya, puasa, berapa semua berzikir. Dan menurut akan hukum-hukum syarak, turut taat perintah syarak. Wajib kita wajib buat, haram kita haram buat. Sunat kita disuruh buat dengan tidak putus. Itu mana hukum-hukum syarak. Makruh kita usaha tinggal. Tu tengok. Dan menurut akan hukum syarak dengan bermacam-macam amalan, iaitu iaitu apa? Iaitu menurut akan hukum-hukum syarak. Tu apa maksud? Tu taat perintah syarak. Iaitu menurut, yakni mentaati akan hukum syarak ialah mengerjakan yang wajib pada syarak. Dan patang ni tidak mengerjakan. Itu mana pantang dah? Patai orang Kelantan panggil patai. Dan patang yakni tidak mengerjakan, tinggal.
Maknanya kalau hok buat dah, tinggal. Kalau hok tidak buat lagi, jangan buat. Itu makna patai. Patai ni ada dua makna. Hok kita buat dah, kita tinggal. Hok kita tak buat lagi, jangan buat. Itu makna kita dah. Dah patang daripada yang ditegah. Apa yang ditegah? Dia buat kurungan. Haram. Yang ni tegah tu akan sebagai tegah yang putus. Dia panggil haram. Dan makruh. Makruh pun tegah juga. Yang ni sebagai tegah yang tidak putus. Dan membenar ia, mana memberi peluang ia Tuhan. Pula juga sebagaimana tadi Tuhan beri peluang pada kita, ni pun Tuhan beri peluang juga pada kita. Beramal yang sunat-sunat. Yang sunat-sunat ni mana hak Tuhan suruh juga. Tapi talabul fi'li talaban bi ghairi jazimin. Tuhan tuntut kita buat sebagai tuntut dengan ketiadaan putus. Tak putus. Mana tak putus lagu mana? Yusabu ala fi'lihi bil ikhlas. Diberikan syurga pahala, dijanjikan syurga pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Tapi wala yu'aqabu ala tarkihi. Tidak dijanjikan seksa api neraka kerana kita meninggalkannya dengan tidak menghina-hina, tidak mentahkir. Ingat tu. Tu beramal yang sunat-sunat bagi siapa? Hok berahi buang beramal yang sunat. Bagi bagi orang yang lobo-lobo, yang tomok. Yang lobo makna yang lobo sini makna kalau kita lobo ni tomok lah, tapi maksud sini roja, harap. Itu mana lobo sini. Lobo dan harap. Mereka yang lobo-lobo, yang harap-harap, mana gitu deh. Roja dipanggil. Bukan tomok lah. Kalau kita lobo ni tomok sebenarnya, tapi nak mana harap tu. Kalau tomok dalam bahasa Arab dia panggil nak sesuatu dengan tidak dengan tidak disertakan dengan beramal ibadat, tinggal maksiat. Itu dipanggil tomok. Atau boleh juga katakan angan-angan, umniyah pun boleh, tomok pun boleh. Tu. Jadi sini bukan lobo dengan mana tomok dah. Lobo sini dengan mana harap. Yang lobo-lobo, yang harap-harap kepada membanyakkan bekal bagi hari akhirat. Hari akhirat tu apa? Sifat bagi hari akhirat yang tidak manfaat padanya pada hari akhirat oleh harta-harta dan anak-anak. Itu diambil daripada mafhum ayat Quran tu lah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak ada manfaat lah oleh harta yang tidak dibelanjakan di dunia. Itu maksud jangan faham salah tu. Lama harta tak ada manfaat di hari akhirat. Ayuh kita enjoy di dunia. Salah tu. Harta tidak memberi manfaat pada hari akhirat tu harta yang tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, tidak zakatkan, tidak diwakafkan. Itu harta yang tak ada manfaat pada hari akhirat tu. Tu yaumala yanfa'u malun, pada hari yang tidak ada manfaat lah oleh harta. Harta mana? Harta yang tidak disedekahkan, tidak dibelanjakan untuk urusan agama di dunia. Tak ada manfaat di hari akhirat. Wala banun, dan tidak ada manfaat juga anak-anak. Yang ni anak-anak yang tidak soleh. Kalau anak tu soleh, hafal Quran, alim ulama, orang wali, itu dapat syafaat ibu bapa dia. Ingat tu. Illa, melainkan tu man atallaha biqalbin salim. Mereka yang mendatangi Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Mana hati yang sejahtera? Dunia mula hartanya belanja untuk akhirat. Dunia mula anaknya dididikkan untuk agama. Bukan untuk dunia. Hatta ngaji anak pondok supaya anak ni jadi anak soleh, kenal Tuhan, kenal Rasul, reti hukum hakam agama, berakhlak mulia, nak jaga agama. Itu. Tu orang panggil anak yang bermanfaat. Mana orang tu hatinya di dunia sejahtera. Mana? Dia jaga agama. Itu maknanya bermanfaat. Kalau tidak lagu tu, wa illa fala. Kalau tidak bermanfaat. Dah. Itu dah. Dan anak-anak selain daripada bekal amalan yang dikerjakan di atas dunia. Tengok. Tu tengok. Tu dia sebut dah tu. Jadi kalau kita anak-anak kita didik agama, suruh hatta tahfiz, ngaji, hafal Quran. Habis hafal Quran, hatta pula di pondok untuk mengaji nahwu, sorah, makni, bayan, badai, istiqaq, wadha', usul fiqh, qawaid fiqh, ulumul tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, masalah hadis, ilmu ilal, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu apa lagi, maqulatul asyar, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu adabul bahsi wal munazarah, ilmu macam-macam ilmu lah. Sebagai alat untuk memahami usuluddin, fiqh dan tasawuf. 3 sendi fardu ain yang diambil daripada Quran dan hadis Nabi SAW.
Tu sehingga dia jadi orang yang alimin, amilin, salihin, mukhlisin. Maka tu anak-anak yang bermanfaat untuk ibu bapaknya di hari akhirat. Nah, harta yang halal, cari sumber yang halal dan belanja pun yang halal. Tak lupa untuk berzakat, lebih-lebih lagi kalau bersedekah sunat, umpama wakaf dan sebagainya. Tu bermanfaat. Selain daripada bekal-bekal amalan yang dikerjakan di atas dunia, ada ambil anak pakcik. Begitu. Tu anak pakcik mana tu? Fikir tu. Salah aku kata. Selain pada tu tak ada manfaat. Himpun harta juta-juta tapi tidak buat gitu, maka tidak ada manfaat. Tak ada manfaat. Anak berinak 10 ekor anak, 20 ekor anak, 100 ekor anak sekalipun, semua toyo-toyo belaka, tak ada manfaat akhirat. Ingat tu. Jadi bukan penting anak banyak, tapi biar anak tu berkualiti. Itu di doa. Nak anak berkualiti, ibu bapa kena berkualiti. Kalau ibu bapa sendiri kurang ajar dengan cikgunya, kurang ajar dengan ustaznya, maka jangan diharapkan anak tu nak berkualiti. Gitu. Maka sangat sesalah dan sangat rugilah bagi mereka-mereka yang segan. Segan ni apa maksud? Dan malas. Tu dia panggil dan malas tu atau tafsir Dan malas. Tu makna segan ni malah lah. Itu maksud gitu. Segan malah, segan-segan, malah-malah. Takluk pada kata segan dan malah. Daripada ini tinggal daripada. Lil matruk dipanggil. Daripada ini tinggal daripada berbekal. Tak berbekal dia weh. Tuhan suruh berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tapi dia tak berbekal. Sesar dia, sesar. Dan beramal, tinggalkan beramal, tinggalkan berbekal. Yang ialah, apa yang ialah? Yang ialah berbekal dan beramal ni asal pekerjaan yang sebenar-benar berhadap kita kepadanya, kepada pekerjaan atau kepada asal di dalam masa hidup kita di atas dunia ni. Hak tu sebenarnya hijab kita ni mana? Cari bekal untuk akhirat. Tetapi tidak. Kita hidup di dunia ni cari bekal untuk makan lo panggil. Makan, minum, berak, kecing, tidur, bangun. Silap tu. Matlamat hidup kita tu salah. Sebenarnya, kalau kita cari apa semua tu untuk bekal. Cari harta supaya jadi kaya untuk berzakat, untuk bersedekah sunat, berwakaf, berinfak. Itu. Bukan hanya untuk nafkah anak bini perut kenyal. Tak lapar, tak dahaga, tak kebulu saja. Tidak. Ingat tu. Tu. Hak tu hijab asalnya. Habis itu. Komas itu. Jangan duduk sambung straight. Hendak saudara-saudaraku ketahui bahawasanya bergala. Bergala ni maknanya bergala lah. Bergala. Buat kerja tanah tu. Dan menyakur. Menyakur ni ambil cok cangkul. Gali tanah. Umpama tak kira lah apa-apa saja bergala, menyakur tu seumpama dia. Seumpama dia macam-macam lah. Menanam, membina rumah ke apa saja tak kira. Kerja yang berat. Itu berat belaka tu. Bukan senang tu. Nak kerja lagu tu. Berat belaka. Akan tetapi, sungguh perkata berat. Istidrak. Sungguh perkata berat belaka tu kerja tu. Menanam, menyakur, bergala. Bila kita pandang kepada akhir. Kita tengok pada hujung jatuh dia. Apakah natijahnya kalau kita rajin kerja walau berat mula-mula? Iaitu apakah hujung jatuh akhir natijahnya? Iaitu akhir tu senang kita pada masa buah. Mana baca sabdu dah. Buah. Mana jadi kalau kita menyakur bergala, menanam, kita beli tanah. Tanah nak berkebun. Memanglah penat lah. Nak tanam benih, nak menyakur, nak bergala, nak baja, apa semua. Tapi kalau kita tengok hujung dia mana? Nanti buah durian ni, musangking ni, udah merah ni. Untung banyak ni. Itu maknanya iaitu akhir tu senang kita pada masa buah. Nak baca sabdu tu. Jangan baca biasa. Masa buah saya jadi. Masa buah. Ya lorak Fatani dengan Kelantan ni lebih kurang dah. Maka dengan pandangan itulah kita tahu kita pekerjaan itu. Tahulah kita kata pekerjaan bergala, menyakur, berat tu mesti dihadapkan, mesti kita kena tepuh juga. Kita beli tanah, kebun,
Kita pun dengung, nak galo, nak menyaku, nak gali, nak menane, nak bajo, nak jiu. Beratnya hijau ni. Tapi bila kita tengok, nanti kalau buah molek, buah durian ni, boleh jual ni, utuh barak ni, duit banyak ni. Tengok. Kalau gitu, hijau menyaku, bergalo, bergali, menane, membajo, berjiruh tu, walau berat pun, hijau tu mesti dihadapkan. Walaupun berat, sekali pun berat, tu je panggil roya. Kerana apa? Mesti dihadap, elak pada kata mesti dihadap. Kerana manfaatnya pekerjaan yang berat tu bagi kita, untuk kita sendiri, untuk kita sendiri juga, untuk kesenangan kita sendiri. Tu mana tu ayat dia sekian suruh kita kiyah dengan akhirat. Lagu tu juga. Ngaji, belajar, mengajar, pehe, iktikad dalam hati, beramal, ngaji pula beramal ibadah hak sah, mana syarat wajib, syarat sah, rukun, perkara yang batalkan amal. Ngaji pula ikhlas macam mana. Tu. Berat nak mengaji tu, tapi tengok hujung jatuh tu tak ada, kena adat juga. Maka sesalah bagi mereka-mereka yang malas pada ketika musim buah. Nanti bila buah, kebun demo tu tak menaneh. Kebun kita menaneh. Kita boleh jual buah durian, musangking, buah durian, udah merah, berapa tu hak mahal-mahal juga. Untung banyak. Demo tu ada tanah tapi tak menaneh. Orang menyesal habis geng. Tengok saja lah. Tu. Maka ini apa? Hak dia sebut tadi tu. Bergalam menyaku tu. Misalan. Masalan atau misalan. Bujur kedua tu. Masalan atau misalan bagi semata-mata pekerjaan yang kita nak buat belanja di atas wakaf. Wakaf ni atas wakaf dunia ni lah dikatakan wakaf sementara. Atau di atas dangar juga. Ya tasbih ke orang panggil dunia ni dengan wakaf, dengan dangar, dengan gelegak. Serta dapat pula dikerjakan pada kali yang lain. Boleh. Contoh kita kata kebun kita tu kita tak naneh. Tengok kebun sebelah. Bila untung tu, rugi aku tak taneh. Tak apa lah. Lepas pada ni aku nak menaneh juga. Boleh lagi. Boleh lagi. Akhirat lah lagi tu. Mati-mati dulu baru nak tengok. Dia mau masuk syurga buat gini. Farji'na na'mal solihan inna muqinun. Abah Mung dia tu ni. Abah Mung tu. Farji'na, kembalilah kami nak amal soleh dah. Tu kata Abah Mung. Tu tu. Jangan buat gitu. Akhirat okey macam dunia dah. Dunia ni kalau kita rugi musim ni, barangkali musim depan hutang. Gitu Serta dapat pula dikerjakan pada kali yang lain. Tapi dapat kerja tu pun kait lah. Mana kait kata dapat? Selama tidak habis. Selama tidak habis. Tidak habis ni sebenarnya isyarat pada qaul yang mengatakan kudrat ijad saja, tidak idam. Tapi saya nak huraikan ni tak boleh lah sebab ni daurah kilat. Maaf banyak-banyak. Ustaz Mubi bersadah kita baca dengan secara kilat. Teras sikit-sikit lah. Nanti kalau nak secara halusi pengajian kita ni boleh tengok di Facebook saya lah. Saya akan baca dengan secara laik, dia panggil laik, mana satu persatu hurai. Ini tidak satu persatu ni, laju ni. Selama mana akan dapat tu? Selama tidak habis umur kita. Adapun pekerjaan amal ibadat, semaya, puasa umpamanya ini, maka tertutuplah pintunya, pintu ibadat, pintu semaya, pintu puasa, pintu sedekah. Bila tertutup dengan sebab sampai nyawa kita pada batang halqum. Ghar-gharah dia panggil. Siapa nyawa dia halqum? Iza balagatil hulqum wa antum hina idzi tazun. Iza balagatil hulqum ay iza balagatir ruhil hulqum. Bila sampailah oleh ruh pada halqum wa antum, padahal kalian ketika itu hina idzin tanzurun. Ketika itu kalian akan dapat lihat tempat kalian syurga atau neraka. Itu habis tutup pintu taubat dia panggil. Bila siapa nyawa di batas halqum. Dan di situlah mana? Tu sampai nyawa di halqum tu. Baru kita nyata, baru kita jelas bahawasanya nasihat-nasihat guru-guru itu betul. Tu dia buat dua dia ni, 22 kali tu. Betul. Tu. Betul sungguh nak mubalarah pada kata betul. Hak tok guru duk mengajar duk nasihat lah ni, barulah bila siapa nyawa di halqa tu, ya Allah laula akhartani, kalaulah
Hei Tuhan, kamu boleh lewatkan sedikit saat kematian aku hak dekat ni. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Aku nak sedekah dah. Aku nak jadi orang soleh dah. Fa as-saddaqa, aku nak sedekah dah. Wa aku minas salihin. Dan aku nak jadi orang soleh dah. Nak amal soleh dah. Aku nak mengaji. Beramal tak asyik beramal dengan tak mengaji gitu. Sebab bila beramal tanpa belajar, itu tidak amal yang soleh. Maka adakah pada ketika itu dapat minta hantar balik ke dunia? Itu istifham bimakna ingkari. Tentu tidak dapat. Bapa minta hantar balik ke dunia tu supaya beramal, supaya boleh beramal ibadat, boleh mengaji, boleh mengajar, boleh semaya, boleh puasa, boleh baca Quran, boleh sedekah, boleh dah. Maka tidak. Ya ada 200. 222 pula tidak tu. Kalau tadi betul 22. Ni tidak. Hanyalah tetaplah berjumpa dengan balasan amal yang baik. Orang buat amal yang soleh, dia akan berjumpa dengan balasan amal yang baik, amal yang soleh. Bagi siapa? Bagi orang yang beramal amal yang baik. Dan yang jahat ini balasan yang jahat bagi orang yang beramal amalan yang jahat. Bagi yang beramal jahat, mana orang yang beramal dengan amalan yang jahat dapat balasan yang jahat. Dan di situ juga ini sampai nyawa di batang halkum juga tu tertutup jalanan surat kiriman yang kita nak suruh anak beranak bersedekah. Tutup. Tutup. Bila sampai roh di halkum ketika tu nak suruh tolonglah baca Yasin, tolonglah tahlil, tak boleh dah. Nak kirim surat tak boleh. Nak suruh anak-anak sedekah. Nanti mati dulu nak wakah. Kalau kita anak soleh tak apalah. Anak soleh tu dia tahu kata ibu bapa dia ni biasa besar dengan dia, maka dia pun wakahlah buat masjid ke apa niat ke ibu bapa. Alhamdulillah. Kalau anak hak jahat ni tak ada tanam mopok tu, mopok yang mati tak ada tanam mopok tu, duk balas harta mopok dah. Nanti kau tu putus dah. Surat kirim kita nak kirim pada nak suruh anak beranak bersedekah dan berbaca-baca kepada kita, nak baca Yasin, nak baca tahlil ke apa, putus dah. Tu. Maka kesah ni maknanya tak dipandang dah. Itu makna kesah. Maka kesahlah orang itu daripada mata-mata orang yang hidup. Mata-mata yang hidup, mata-mata orang hidup. Kesah mana tidak dipandai dah. Maka yang hidup itu pun bersedak-sedaklah dengan harta pusaka. Bila kita mati tinggal harta juta-juta. Tinggal duit juta-juta. Tak say nak berwakah, tak say nak sedekah. Lepas tu nak kirim suruh anak beranak guna duit kita tu sedekah, tak boleh dah. Maka kita tu dipandangan mata orang hidup, kesah dah. Mana? Tak dipandai dah. Maka yang hidup, orang yang hidup itu pun anak beranak kita hidup tadi bersedak-sedaklah dengan harta pusaka. Sampai bila? Sementara hidup sehari dua juga. Maka akhirnya seperti yang dahulu juga. Ini seperti kita jugalah. Seperti orang yang dahulu juga. Hinggalah berlapis-lapis. Mana? Lepas ayah dia, lepas dia, anak dia, lepas anak dia, cucu dia, cicit dia, ciak-cak, cuk-cuk alah ke bawah. Begitulah. Menyesal seumur. Mati baru menyesal. Anak dia pula boleh harta suka bila dia tua, dia pula mati menyesal. Anak cucu dia pula, cicit dia pula ciak-cak, cuk lah ke bawah. Berlapis-lapis. Lalu tak payah diskan doa. Hei Tuhanku, janganlah menjadikan akan kami seperti ini. Jangan menjadi kami ini seperti itu. Mana? Mati tu baru nak menyesal. Mati tu baru nak sedekah. Mati tu baru nak beramal soleh. Jangan, hei Tuhan. Dan juga sekalian anak-anak cucu kami. Jangan menjadikan anak cucu kami bila gitu. Jangan. Amin ya rabbal alamin. Tu doa musannif tu kita kata amin lah. Hei saudara-saudaraku, kita kesemua telah yakin akan bahawasanya kesemua alam ini mengadakan dia alam ini oleh Tuhan yang satu jua. Kita semua yakin bahawasanya yang menjadikan alam ini Allah Ta'ala. Jika ni raya, jika perkara-perkara yang nampak bersabit dengan tukang-tukang umpamanya sekalipun mana tetap Allah juga yang buat. Kita tengok handphone ni. Tengok handphone ni,
Bukan Allah buat ni, nampak tukar Korea buat, Amerika buat, Jepun buat. Nah, sekali pun kita nampak alam ni ada hak bersakut paut dengan tukar sekalipun. Ada made in dia panggil, made in China, made in Japan. Sekalipun lagu tu tetaplah hak sebenarnya Allah yang mengadakan. Cuma lalu kut tangan tukar, nampak macam lalu kut tangan tukar. Sekalipun gitu Allah Tuhan yang buat tu satu jua. Kalau begitu kita ini, mana kita manusia ni, tentu perbuatan Allah, tentu hasil daripada perbuatan Tuhan itu juga. Kita ni pun medain Allah lah. Allah yang buat. Banaitu fi bani Adam. Telah aku binakan pada anak Adam. Ini manusia tu binaan Allah. Hasil ciptaan Allah. Kita ni ialah hasil daripada perbuatan Allah juga. Kalau begitu tidak patut sekali-kali kita derhaka kepadanya, kepada Tuhan. Bapa tak patut sekali-kali, tak patut sekali-kali, tak patut langsung kita derhaka kepadanya, kepada Tuhan. Kerana ni ilat pada kata tidak patut. Kerana orang yang derhaka kepada kerajaan, ni contoh, atau kepada pengulu, tok ngulu, ketua, dan ketua kampung pun tak sempurna juga kedudukan di atas dunia. Orang buat balas dengan kerajaan. Oh, cari habislah kerajaan nak gigat dia, buah leje. Tak selesai dia di dunia, tak selesa dia di dunia, tak aman dia di dunia. Tok ngulu pun hambak tubik daripada kampung. Ketua kampung pun tak sedengok dia muka. Sudah. Duk pindah anda daripada kampung tu ke kampung ni. Padahal dunia ni sementara je. Wow. Padahal dunia ni sementara je. Siapa bila diburu oleh kerajaan, siapa hidup lah, kalau mati tak ada lah dia, tak masuk jara lah. Maka macam manalah nak dapat kesenangan bagi mereka yang durhaka kepada Tuhan. Yang ni tentu tidak dapat kesenangan bagi orang yang derhaka kepada Tuhan. Itu bagi istifham bermakna ingkari. Istifham nak makna, istifham makna tanya sambil menuntuti jawapannya ingkar. Tentu tidak. Yang ialah siapa? Tuhan tu empunya dunia. Dunia ni milik dia. Dialah Tuhan empunya dunia. Dan akhirat. Akhirat apa dia punya. Dunia ni pun dia punya. Maka kepada siapakah kita nak bertupu, nak tuju. Bertupu, nak tuju siapa. Dan dengan apa bekalkah yang kita berhadap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh. Serta di dalam kampung tempat yang tak biasa lagi pergi. Tu mana tempat yang tak biasa lagi kita pergi tu? Di alam barzakh. Di alam barzakh ni, roh kita di alam barzakh, jasad kita di dalam kubur. Gitu. Di dalam kubur, ini jasad kita di dalam kubur. Alam barzakh tu apa? Alam antara hidup dunia dengan dibangkitkan tubuh badan. Tu bila dibangkit tubuh badan, tiup sangkakala yang kedua. Jadi bila kita ni ditiup sangkakala yang kedua, kita tu akan bangkit balik daripada kubur kita dengan roh dan jasad. Ketika mati, kita duduk di alam barzakh. Di alam terhimpit di antara dunia dan akhirat. Di alam barzakh. Tubuh dalam kubur, roh di alam barzakh. Gitu. Alam barzakhnya di mana? Di alam kubur tu. Tetapi ghaib, tak nampak. Kita tengoknya tengkorak, jasad, kain kapan, tanah, itu ya. Dan di padang mahsyar, tempat himpun sekalian manusia. Dan di padang mahsyar, ini atas kata alam barzakh, atas kata alam barzakh, gitu. Manakah tempat yang tak biasa lagi pergi? Iaitu tempat yang tidak biasa lagi pergi. Kita tak biasa pergi lagi ni. Mana? Iaitu di padang mahsyar. Selain di alam barzakh, di padang mahsyar pun kita tak pergi lagi. Mahsyar tu apa? Tempat himpun sekalian manusia. Apa himpun manusia? Ilat pada kata himpun sekalian manusia. Kerana periksa, kerana hisab, nak hitung, nak kira amalan dengan jalan menzahirkan adil Tuhan. Tuhan tak tahu pun tak apa. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan sengaja buat mahkamah Tuhan hisab tu nak menzahir, nak mentajalli, nak mengizharkan, orang panggil keadilan Tuhan. Maha adilnya Tuhan, tidak zalim Tuhan. Dan meniti pula sirat. Tu dah.
Dan meniti pula ni atah pada kata dia juga. Tu atah pada tak alam barzah. Mana tempat hak tak biasa lagi pergi tu mana? Iaitu meniti pula sirak, niti pula atas titian sirak. Titian sirak ni apa? Jambatan ni titian kalau Tok Guru Sari tak suka guna jambatan sebab jambatan ni memberi mafhum besar. Jambatan Pulau Pinang kan besar tu. Kalau titian itu mana meniti si kecil. Dan memanglah dalam hadis pun sebut sirak tu jarsun apa titian bukan jambatan, titian yang dilentang mana yang dibentangkan, yang dilentangkan di atas mulut neraka, yang ni permukaan api neraka. Karena neraka ni di bawah bumi, syurga di atas langit, iliyin. Neraka siji. Nanti bila hari kiamat neraka di bawah bumi ni akan dinaik ke atas, syurga tu akan diturun ke bawah. Maka neraka ni di bawah. Maka diletakkan titian sirak di atas belakang, mana di atas zahir api neraka. Habis itu maka beruntunglah mereka yang lepas, yang najiah, yang lepas daripada kekal api neraka. Kenapa? Kerana apa lepas? Kerana dipermasukkan di dalam syurga. Apa syurga? Tafsir bagi syurga, kebun yang ada di dalamnya, di dalam kebun segala yang dicita-cita. Segala hak nak ada berlaku dalam syurga. Bahkan tak telitah pak, benda tak telitah pada dalam hati. Baru nak telitah ya, ada dah. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Itu syurga. Telinga tak pernah dengar, mata tak pernah lihat, hati tak pernah terlintas. Kekal di dalamnya, dalam kebun-kebun syurga selama-lama. Dan muda selama-lama juga. Dalam syurga ni kita tak akan tua dah lah, muda selama-lama. Umur 30-31. Tu. Dan sehat selama-lama, tak ada sakit, tak ada covid, tak ada kecil manis, darah tinggi, lemah jantung, tak ada. Sehat semua. Dan kenyang selama-lama. Kenyang, tak ada lapar-lapar. Lepas tu makan juga. Lepas tu tak makan Ustaz. Makan tu bukan sebab lapar, sebab talazus, berlazat-lazat. Berlazat-lazat. Bernikmat-nikmat, talazus, berlazat-lazat saja. Itu mana? Bukan sebab lapar dah. Dan kenyang selama-lama. Demikianlah lagu tulas debos sedikit tentang syurga. Maka celakalah dan sehabis-habis azablah mereka yang tak lepas daripada masuk api neraka, tak lepas daripada diazab dalam api neraka. Kenapa celaka? Kenapakah sehabis-habis azab? Ilat situ. Kerana jatuh ke dalam neraka. Api, apa itu neraka? Api yang sangat-sangat nyala. Sangat-sangat menyala. Low tu. Ada di dalamnya, di dalam api neraka ni beberapa ular, banyak ular lah, dan kala jeking. Maka kita yang Islam, yang menurut hukum Tuhan, yang taat perintah Tuhan ni, tetaplah tidak jatuh ke dalamnya, ke dalam api neraka. Melainkan jatuh juga mereka yang Islam, kita Islam, tapi yang mensia-siakan masa umur dengan semata-mata berhadap kepada benda yang tidak berharganya benda. Mana dunia ni lah. Lau ta'dilud dunya indallahi yanaha ba'udah masaqal kafir bisyurbatil ma', kata Nabi. Kalau dunia ni ada harga di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, yang dua belah, sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan bagi minum oleh kafir ni walau setengah air. Itu dah. Dan menurut nafsu. Tengok. Atah pada kata berhadap. Menurut nafsu ni atah pada kata berhadap. Mana? Dengan semata-mata menurut nafsu dan hawanya, keinginan nafsu. Iyalah tu. Itu dah. Dan berseronok. Belazak-lazak. Tu, nak makan sedap, nak minum sedap, nak gapo-gapo semua, nak seronok-seronok. Dan bergalak-galak ni hoya-hoya tu lah. Huri-huri. Hingga Tuhannya, hingga sampai tua. Di muda sampai tua, nak bergalak, nak seronok, nak turut nafsu, nak turut hawa, nak beradak ke dunia hak tak ada rega ni, dan bawa matinya sampai tua, dan bawa ke mati nah pula, dan bawa ke matinya di dalam hal tidak sedar. Tak sedar diri dia panggil. Siapalah yang mengadakan langit bumi, tak ada sedar kata siapa hak buat langit bumi ni.
dan barang yang antara keduanya, ma bainas sama wal ard. Nah, barang antara langit ini siapa hok buat? Tu. Maka jatuhlah orang-orang itu mana dihumbai oleh Allah Taala orang-orang hok lagu ni. Orang lagu mana? Orang hidupnya berhadap semata-mata kepada dunia dan menurut hawa nafsu dan berseronok dan bergalak-galak daripada muda hingga ketua sampai ke mati lagu tu. Dihumbai oleh Allah Taala orang ni ke dalam neraka. Habis. Maka layaklah, patutlah tu kata dia. Maka layaklah siapa? Orang lagu tu walaupun dia Islam sekalipun. Layaklah orang lagu tu dengan dia dengan neraka. Layaklah tu masuk neraka. Kerana apa? Kerana beberapa yang nasihat kepadanya kepada orang itu di dalam dunia, maka tidak suka kepada ambil perdolinya nasihat. Tok guru nasihat, tok guru bagi ingatan tazkirah, kuliah ke apa mengajar, dia tak peduli. Hanya bahkan maknanya bersenda-senda, wak bersenda-senda, wak gurau main. Dan menganyi ni memperanjingkan, menganyi sepanjang-panjang masanya. Ada benda lain itu tak tu akhirat. Syurga. Pahala. Tengok. Buat menganyi tu. Serta mereka itu siapa orang-orang yang layak masuk neraka ni? Pula berkata. Lagu mana dia kata? Ni maqalul qaul dipanggil. Maqalul qaul. Benda hak diberkata oleh orang-orang yang layak masuk neraka ni. Jika kita tidak masuk dalam api neraka, maksudnya kalau kita tak masuk api neraka, maka kosonglah neraka Tuhan yang luahnya. Jahat. Buat menganjing tu. Nah, tengok dia buat menganjing. Nah. Orang tu takutlah api neraka ni api yang membakar, api yang mengazab, api kita tak tahan. Kalau semua pakat masuk syurga, dia kata, apa yang nak masuk neraka? Neraka Tuhan kan luah. Jom kita masuk neraka. Buat menganjing. Jahat tak jahat kata. Maka jika dikosak, diniatkan dengan perkataan ini, dengan kata lagu tu dia niat ke apa? Akan bersenda-senda dengan janji Tuhan. Wak berolok-olok, wak menganjing dengan wa'id Allah Ta'ala. Wa'id ni mana janji buruk Allah Ta'ala. Wa'dun janji baik Allah Ta'ala. Wa'id janji buruk Allah Ta'ala. Maka orang itu kekal selama-lamanya dalam api neraka. Mana jatuh murtad dia? Min asbabir riddah dia panggil. Setengah daripada asbab-asbab murtad orang ni ialah istihza, memperolok-olok, menganjing orang panggil apa yang bawa datang oleh Nabi SAW. Serta urusan syurga neraka ni janjian daripada Nabi, daripada Allah Rasul, daripada Allah dan Rasul. Rasul yang menyampaikan. Kita kata lagu tu kalau niat nak memperolok-olok istihza, kafir kita, kekal api neraka. Hei saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga. Jangan duk pilih neraka berbanding syurga, jangan. Pilih tu lagu mana pilih? Nanti takluk pada kata pilih. Lagu mana pilih? Kalau tanya semua pilih syurga. Tanya pelacu, tanya orang duduk buat maksiat, disko, togak agak, judi, makan reba, makan rasuah. Tolu lagu mana bunuh orang tak semaya bel, tak pasal apa. Tanya awak nak syurga ke neraka? Hai, syurga ya. Memang. Tapi bukan pilih dengan mulut lagu. Tahu. Pilih. Takluk. Kalau saya sebut 2 kali gitu tu dia panggil takluk dah. Taklak dia. Cara nak dobitnya mim tak tulis atas pada daripada pilih. Lepas tu tak tu tulis di bawah dengan. Dengan tu tulis takluk. Mim tak muta'alaq dia panggil. Muta'alaq. Tepat gantung bagi dengan. Pilih. Dengan kamu pilih akan seronok di dunia. Semata-mata. Pada masa yang sementara ini. Tu cara pilih. Lisanul hal kamu tu. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan, lidah kelakuan, perangai kamu tu lebih jelas berbanding lidah perkataan. Perkataan memang nak syurga lah. Tapi perangai kamu macam nak neraka. Itu maksud gitulah soalannya. Dan redalah kamu akan apa tu? Dan redalah kamu. Habis itu tu. Habis itu. Dan tu cerita baru pula tu. Dan hendak redalah kamu. Gitu. Dan hendak redalah kamu. Dan hendaklah. Suruh kita ni. Tu. Dan hendak
Ini wajib lah redha mana. Dan hendaklah ini wajib redha lah kamu. Puas hatilah kamu nak redha ni puas hati. Tu. Puas hatilah kamu akan berat penat beramal. Mu kena puas hati. Kena semaya, kena puasa, kena haji, kena umrah, kena zakat, tutup aurat, mengaji, kena betul akidah. Kena puas hati tu. Walau berat penat beramal kena. Dan susah payah dunia. Mu kena puas hati. Sebab asalkan senang akhir di dalam syurga. Dah. Yang mana ada di situ, mana di syurga tu. Yang ada di situ, yakni di syurga tu sekalian bagai-bagai, baca bagai dah. Sekalian bagai-bagai kesukaan. Kesukaan apa? Mata-mata, telinga-telinga. Mata dia ada kesukaan dia nak tengok gapo. Telinga ada kesukaan dia nak dengar gapo. Dah. Jadi dalam syurga, semua kesukaan telinga, ke mata, ke lidah, ke mulut, ke perut, ke kaki, ke tangan, semua ada. Ada. Bahkan hak tak pernah telitah, tak pernah dengar, tak pernah sentuh, tak pernah jamuh, tak pernah telah. Itu makna dari syurga tu gitu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan kesemua kemahuan nafsu dan hawanya, keinginan nafsu tu. Hawa tu mana keinginan. Semua ada dalam syurga. Habis. Kau masih tu. Maka orang yang pandang kepada kesukaan yang selama-lama inilah orang yang tengok ke syurga, ke kesenangan akhirat ni. Walal akhiratu khairun wa abqa ni. Akhirat lebih kekal ni lah. Orang yang pandai ke sana tu. Orang yang sebenar-benar cerdik. Tu hak cerdik sungguh. Bukan hak ada BA, MA, PhD, hak cerdik. Orang hak nampak kesenangan akhirat tu hak cerdik. Orang yang sebenar-benar cerdik. Tengok. Yang pandai ia orang menjaga dan pusing kesenangan dirinya. Pusing. Ia pilih mana kesenangan akhirat berbanding kesenangan dunia. Kesenangan dunia ni boleh nak pilih. Mana tak usah semaya, tidur, memanja-manja, nak buat benda haram, seronok, nafsu, tak usah mengaji, tak usah tahu halal haram, tak usah tahu akidah ahli sunnah wal jamaah yang betul yang mana. Tak apa, tu seronoklah di dunia, relax, tak sabut perut mikir akhirat. Tapi bodoh tu. Hak cerdik ia pusing. Dia pusing, mana pusing? Hak senangnya dunia ni sementara je. Aku pilih senang akhirat, ia pusing. Biarlah payah pun wa amal ibadat, mengaji ke apa tak apa. Redha dia, puas hati. Habis kau masa itu. Hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita yakni Allah ni lah tak tilik. Tak tilik mana? Tak tilik dengan tilik utama. Kepada elok baka. Baka ni maknanya salah silah. Baka keturunan, bukan baka kekal tu bukan. Baka. Dan keturunan tu atas tafsir bagi baka. Gitu dah. Tuhan tak tilik, yang ni tak tilik tu kita kena buat lagi. Tak tilik dengan tilikan utama dan pertama kepada elok baka dan keturunan dan elok rupa dan paras. Kita hidup tilik hak tu hak mula, tapi tilik juga tilikkan yang kedua, ketiga, keempat, kelima dah. Tu keturunan orang alim tak sama seperti orang alim. Keturunan orang wali tak sama seperti orang wali. Keturunan Nabi tak seperti keturunan yang bukan Nabi. Keturunan sahabat tak seperti keturunan yang bukan sahabat. Ada juga tu tilik tu. Pasal kebaikan tu ada juga menurut orang panggil keturunan. Menurut keturunan. Tapi tidak lazim gitu. Anak Nabi Nuh pun kafir. Bini Nabi Nuh pun kafir. Bini Nabi Lut pun kafir. Tak semestinya, tidak lazim. Tapi ada kebiasaannya Allah Ta'ala menjadi ada lagu tu. Jadi tapi itu bukanlah tilikan utama dalam Islam. Tilikan yang kedua, ketiga, keempat. Hanya semata-mata tilik oleh Allah, oleh Tuhan kita dengan tilikan yang utama dan pertama kepada hati-hati dan amal-amal baik jua. Tu dia ambil daripada hadis Nabi tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak menilik kepada rupa-rupa kamu dan kepada jasad-jasad kamu sebagai tilikan yang utama. Akan tetapi Allah Ta'ala tilik dengan tilikan utama dan pertama pada hati-hati kamu dan amal-amal kebaikan kamu. Maka ini satu kemujuran. Satu kemujuran ni maknanya satu kesyukuran. Itu. Satu kesyukuran. Mujurnya. Itu. Syukurnya.
yang amat besar bagi kita yang huduh bakok. Kita ni bakok huduh mana tak tahulah daripada mana untuk nenek moyang kita ni. Nak jujuk sampai ke mana kita tak pasti. Setakat tu moyang tak ingat dah, tak tahu dah siapa dia. Tu huduh bakok tu mana tak jelas bakok itu mana huduh bakok. Kalau Nabi tu kan jelas. Tak berlaku zina keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan huduh rupa pun tak comel kita ni. Hidung kepek, mata sepek, itu ni. Kulit hitam lengit, hitam apa panggil apa ni? Apa dia? Kita ni. Kulit kita warna apa? Warna kulit kita ni. Warna kulitmu tak tahu apa? Berat aku. Apa? Sawa-sawa mata. Kulit sawa mata gitu. Tu huduh rupa. Bukan semak kita. Hidung kepek lah. Tu. Mujurlah. Kerana apa? Kerana hati dan amalan-amalan itu dapat dibaikkan. Dibaiki. Tu baca gitu. Dibaiki. Boleh dibaiki Boleh baiki hati. Hati boleh baiki. Kerana tu hati boleh baiki. Amal boleh baiki. Tu dah. Kerana hati dan amalan-amalan itu dapat dibaiki kan. Dapat dibaiki, dapat diperbaikkan. Hati boleh diperbaiki. Amal boleh dibaiki. Maka silakanlah saudara-saudaraku dan anak beranakku membaiki akan hati-hati dan amal-amal masing-masing. Baiki. Beri ni supaya beri jadi baik, supaya jadi baik, supaya jadi amal yang soleh, gitu. Hati yang ikhlas. Gitu, mana gitu. Kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masa mati. Siapa boleh hayat mati bila? Bahaya. Tuhan rahsia ke? Lagi pula mesti saudaraku kena tahu bahawasanya orang-orang yang elok bakarnya, elok keturunan, dan elok rupanya, semak handsome, macam Shah Rukh Khan tu, hidung macam nyakut baju tu. Itu pun sekiranya jika jahat hatinya, hati orang-orang yang keturunan molek, raja-raja, bangsawan, rupa pun segok-segok, handsome. Tapi kalau jahat hati dan amalannya jahat, maka akhirnya sehabis-habis huduh rupanya. Akhirat esok jadi muka kera, muka babi. Kita lengit. Tu jadi huduh rupanya. Dan kita yang huduh bakar ni, kita keturunan tak tahu daripada mana ni, contoh. Dan huduh rupanya, rupa pun tak semak, hidung kepek macam kita, hidung kepek. Tu semua kepek lah kita ni. Dan rupanya pun asalkan baik hati kita qalbun salim, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikhlas dalam amal ibadat, tidak ada riak, ujub, sum'ah, takabur. Amal kita sah dan amal pun elok, rupa elok, baik amal. Mana amal kita sah, ikut rukun syarat, ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, maka akhirnya di akhirat mesti elok rupa kita pula jadi handsome. Bila birabah tu akhirat esok putih sepu, berseri-seri. Tu semak, handsome, rambut tak keriting macam lah ni lah. Segok lah. Tugas raja dalam syurga dia, tak segok apa. Elok rupa dan muka seperti bulan yang penuh purnama bersinar banarnya. Habis itu. Kita tak ayat dia ni ginilah. Kalau begitu, dah kalau lagu tu, mana kita ni kalau handsome, hati pun baik, itu terbaik, itu bagus. Keturunan pun jelas, keturunan ulama, keturunan bangsawan, keturunan raja, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyid, habib, cik wawan, nik. Contoh. Tu rupa pun molek, segok, semak, hidung nyakut aju macam putih sepau Lepas tu amal pun baik, hati baik. Tu terbaik. Paling kurang pun tidak. Walaupun keturunan tak jelas, muka hidung kepek, rambut keriting, muka hitam lengit, tapi hati baik, amal baik, itu pun baik dah. Akhirat esok itulah yang akan jadi baik. Ni
Kalau begitu sehabi-habi bodoh orang-orang yang huduh bakonya. Bako tak jelas. Anak zina, anak haram anu. Nah, dan huduh rupanya. Dan rupanya ni dah huduh rupanya. Dan huduh hatinya dan amalnya. Dolah keturune huduh. Muka pu penyepak poka preta mutu huduh. Hati pu huduh, jahat hati. Amal pu jahat. Tuh. Berat dia ni sahabi-habi bodoh ni. Maka janganlah saudara-saudaraku berasa cerdik yang pada hakikatnya dibilangkan bodohnya. Jangan berasa cerdik tu. Padahal di sisi agama diiktibarkan dia tu bodoh. Habis. Hai saudara-saudaraku, berapakah harga mata pelihat yang Tuhan beri kepada kita? Tengok, ni nak masuk ngaji ilmu suludin dah sebenarnya. Tapi dia pergi kepada tazkirah nasihat dulu. Mana kata? Hei saudara-saudaraku, berapa kau harga? Tak ada harga lah. Aku nak jawab gitu dah. Berapa harga yang ni? La qimata lah. Gitu. Tak ada harga lah. Tak ada harga tu mana bukan mana tak ada harga, mana tak ada harga, mana percuma-cuma saja bukan. Tak ada harga tu tidak ada harga ghali yang nak dibayar. Tak ada. Tu mana tiada harga. Berapakah harganya ni? La qimata lah. Tak ada harga yang boleh nak setanding dengan apa yang nak sebut ni. Tu berapakah harga mata pelihat? Mata tu satu nikmat suku. Lepas tu di mata tu ada pula pelihat. Bukan kita lihat dengan mata, kita lihat dengan sifat pelihat yang Allah letak pada adat di anak mata. Tu dah. Tidak ternilai. Betul Ustaz Mubi sebut tu. Betul. Itu maksud dia. Tu. Berapakah? Tidak ternilai. Maknanya terlalu tinggi. Laki matalah ni tak ada harga. Mana harganya terlalu tinggi, tidak ada nak boleh dinilaikan. Tidak ternilai. Berapakah harga? Tak ada ternilai lah. Mata satu hal. Kalau kata Ustaz Mubi, saya bayar 10 juta. Tapi saya nak mata Ustaz Mubi sebelah. Sanggup Ustaz Mubi nak uji sebelah mata? Tak uji. Tak uji pas sudah. Tu 10 juta, 10 juta tak rela. Aku mata aku sebelah tak ada. Dia mau ambil. Tu besar tu. Lepas tu pelihat pula. Pelihat ni ada di anak mata pada adat tu letak. Sebab yang memberi lihat dengan sifat pelihat tu Allah. Tuhan letak pada adat tu di mata. Boleh saja Tuhan letak di kepala lutut pun boleh. Tak ada apa. Sebab itulah boleh kita kata Tuhan melihat. Dan Tuhan ada sifat pelihat. Pasal tidak memberi syubhat. Mana sengkat Tuhan itu serupa dengan makhluk. Dah ada. Sebab kita melihat bukan dengan mata. Dengan sifat pelihat yang pada adat Tuhan letak pada anak mata. Bukan dengan mata. Orang buta bukan tak ada mata. Mata ya ada. Tapi tak ada sifat pelihat tu. Tak ada sifat pelihat tu. Ingat tu. Habis itu. Nampak? Jadi kalau orang tanya, apa Ustaz boleh kata Tuhan ada sifat samak, basar, kalam? Apa tak boleh kata Tuhan ada muka, ada tangan, ada kaki? Tak boleh. Ada pun muka, tangan, kaki ni syubhat. Orang panggil memberi kesamaran. Tuhan tu seperti makhluk. Mana ada anggota tangan, anggota mata. Tak boleh tu. Mereka kena kata sifat mata, sifat tangan. Itu tak apa. Sebab sifat bukan anggota. Itu lain lah. Lain tu. Jadi kalau kita tanya tu jawab gitu. Apa salahnya Tuhan melihat, kita melihat? Tak sama melihat kita melihat Tuhan. Tuhan ada mata, kita ada mata. Tak sama mata Tuhan mata kita. Tak boleh, tak sama tu. Ia tak boleh buat banding itu. Sebab mata tu pada kita ialah anggota. Maka kalau kita kata Tuhan ada mata, takut syubhat ada anggota. Melainkan kita kata Tuhan ada sifat mata. Sifat mata tak faham. Sebab mata ni bukan sifat. Mata ni zat. Ni, biji mata. Sifat mata, apa sifat mata? Tak faham tu serah pada Allah. Tu ahli sunnah. Qaul yang ketiga bagi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tu boleh. Tu adapun Tuhan melihat, kita melihat. Tidak memberi kesamaran. Tuhan tu berjisim. Pasal kita melihat pun bukan dengan mata, dengan sifat pelihat. Apa sifat pelihat? Cuba ya, duduk mana? Duduk dalam mata. Apa hakikatnya? Boleh tak waktu bit? Inilah pelihat. Tak boleh. Hanya yasihu an yura saja.
Tu tengok. Yang siapa hak bui mata dengan sifat pelihak ni? Yang Tuhan beri kepada kita, Tuhan hak bui pada kita. Yang dapat, yakni yang dapat pada adat, gitu. Yang dapat kita ini, yang dapat pada adat kita makhluk manusia ni dengan dia ni, dengan sebab dengan sebab dia. Dengan sebab ni boleh pakai dengan bos sababiyah atau bolil alat, boleh. Kalau Allah tak boleh pakai dengan dia tu dengan bos sababiyah, bolil alat, kena pakai bolil mulabasah. Nah, itu nanti kita bahas masuk sifat ni. Dengan dia dengan sifat pelihak tu, melihat boleh. Kita melihat dengan sifat pelihak boleh. Kita tu. Dan berapakah telinga, berapakah harga maknanya? Tak ternilai harga dia. Telinga ni yang bersepakai dengan pendengaran yang Allah Taala letak pada telinga ni. Yang dapat kita yang dapat pada adat kita dengan dia, dengan sebab dia, dengan sebab pendengaran tadi, mendengar. Dan berapakah harga lidah, berapakah nilaian lidah yang bersepakai dengan pekecak, perasa dah. Pekecak, mungkin perasa lah, pekecak. Kalau perasa tu jangan tukar, jangan perasa tu ni rasa. Penyentuh pun ya, perasa pun ya. Ni agak keliru sikit kalau dalam bahasa Melayu kita ni. Kadang-kadang perasa tu ditelakkan lidah. Lebih tepatnya lidah ni pekecak. Perasa tu ni sentuh, rasa. Tapi ada kata dah, rasa tu lidah. Lepas tu ni dia bukan perasa, penyentuh dia panggil. Pula tu bahasa kita tu ada sedikit banyak tu khilaf bahasa. Tu baik. Bersepakai dengan pekecak yang dapat pada adat. Yang dapat kita pada adat. Dengan dia dengan pekecak tu, kecak. Rasa maknanya. Zauq. Benda yang bermacam-macam rasanya benda. Dan mengedarnya mengunyah-ngunyah, mengedarkan makanan di dalam mulut. Demikianlah kamu kirakan budi mana kurniaan Tuhan. Mungkin lah kurniaan Tuhan banyak lah. Aku nak bila sesuatu agak mempajai kita ni jadinya. Maka adakah bagi kamu harta nak perbuat sekiranya jika kamu buta? Ada tak? Maka adakah bagi kamu harta nak perubah, bukan perubat baca perubat. Mu ada tak hartamu kalau nak berubah, nak perubah sekiranya bila sebab apa nak ubah? Sekiranya jika kamu buta dan tuli dan mati lidah hingga akhir, ikutlah. Hingga akhir mati rasa ke berapa, ikutlah. Apa nikmat Tuhan tarik pak, mu ada tak ubah, nak pulih ke balik? Dan adakah tetap hilang bila kamu perubah? Adakah tetap hilang bila kamu perubah? Maka sedarlah hai saudara-saudaraku, dan taubatlah daripada segala kesalahan yang telah lepas, dan rebutlah berbekal dan beramal dengan sebenar-benarnya, dan pegedu ni ambil penting, dan umbi fikiran itu ialah akal yang Tuhan beri kepada kita dengan tidak kena beli. Ada kena beli akal? Tak ada. Tuhan kurnia. Dan pisah usaha, mana tidak kena pisah, tidak kena usaha, tidak kena beli, tidak kena pisah, tidak kena usaha. Yang dengan dialah, yang ini dengan akal tu dapat kita kenal Allah Ta'ala, ini dapat kita kenal hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan Allah. Nama gitu lah, takdir gitulah. Dapat kita kenal Allah, ini dapat kita kenal hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan Allah tu dengan fikiran yang jilah, dengan fikiran yang terang. Itu maknanya. Kemudian daripada sudah mengerti, nak fikiran kita ni fikir dengan terang jelas pun kena mengaji dulu, yarti. Itu maknanya. Kemudian daripada sudah mengerti kita, kemudian daripada sudah kita belajar sehingga mengerti kita dan beza kita dan mampu membezalah oleh kita, gitu dah, akan hukum-hukum akal daripada hukum-hukum ada yang. Jadi kalau orang tu tak boleh nak beza hukum akal hukum adat, susahlah sikit dia. Tu susah sikit dia nak mengenal hukum ketuhanan Allah. Tu
Baik. Ya. Mana ni? Jadi kena ngaji bezo antara hukum akal dengan hukum adat. Inilah yang banyak di kalangan orang awam yang tak mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, dia agak tertukar, bercelaru, semabul dipanggil, keliru antara hukum akal dengan hukum adat. Dia menyebabkan dia akan mengiktikadkan hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan pada Allah dengan iktikad yang salah, sesat, wala'iyadzubillah, terkadangnya boleh jatuh kufur. Ini bahaya tu. Dan hendaklah ini wajiblah saudara tahu bahawasanya sekalian guru-guru yang sebenar dan sekalian yang menasihat yang sebenar itu bukanlah semata-mata mereka itu mengajar, bukan semata-mata orang hak nasihat guru ni ialah orang hak mengajar dan menasihat itu mana ni, semata-mata mereka itu mengajar dan menasihat itu supaya jadi mudah makan pakai juga, bukan. Jadi jangan mengingat cikgu ni hanya hak mengajar ABC di sekolah menengah, sekolah rendah, ajarmu bisnes, bukan hak tu saja guru, bukan. Nah, nasihat kamu bagi motivasi, kita boleh jadi jutawan, tu bukan. So jadi mudah makan pakai juga, bukan. Hanya makan pakai itu dengan pemberian Tuhan. Nah, jadi yang ingat tu ustaz-ustaz bukan tok guru pasal tak ada duk jadi kaya kalau duk mengaji dengan ustaz-ustaz. Kena ngaji dengan lecturer pensyarah tu, apa tu baru cikgu sebenar. Pasal dia ajar kita siapa kau kita boleh lulus periksa ada CJ berjela-jela. Boleh makan gergaji tiap-tiap bulan dengan CJ berjela-jela tadi. Kata tu ayat dia. Bukan guru tu semata-mata mereka itu mengajar dan menasihat itu supaya jadi mudah makan pakai juga, bukan. Hanya makan pakai tu dengan pemberian Tuhan. Tu tengok orang tak lulus SPM pun tak ada, boleh jadi jutawan kalau Tuhan beri. Nak gelak apa? Tu pemberian Tuhan kepada siapa yang ia Tuhan kehendaki. Tidak siapa boleh menahan. Tak ada. Kalau dah Tuhan nak beri, tak ada apa dia boleh tahan. Allahumma lama ni alima a'taita wala mu'ti alima mana'ta. Ingat tu. Tak ada siapa dia boleh tahan apabila Allah Ta'ala menghendaki. Tidak siapa boleh menahan bila ia Tuhan tu kehendak. Sehingga kepada seteru-seterunya sekalipun, seteru Allah, mana Abu Lahab, Abu Jahal, orang kafir, jutawan tu tengok toke judi, getih haila, kaya dah, kaya. Seteru lah, muka kafir, muka buat kerja haram. Tuhan nak bui, ya boleh, kaya pula, tu lebih pada kita, pelik apa. Maka banyaklah kita terima kasih kepada budi Tuhan yang membezakan kita dengan binatang-binatang yang lain itu. Yang ambil binatang ni, mana terjemuh ke bahasa kita lah ni hayawan, mana haiwan. Kerana nak menghina kau orang panggil orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk berfikir. Jadi supaya binatang-binatang itu. Yang sebenarnya kalau dalam kitab mantik, al-insan hayawanun natik itu bukan hayawan yang mana haiwan. Hayawan bermakna zu hayyin. Itu. Karena hayawan mustaqun minal hayyi. Ingat tu. Nak syarah panjang pun tak boleh lah muka daurah. Gitu je. Tapi ni ada kata ayah dia tak erti. Manusia ni bukan hayawan bermakna haiwan. Hayawan bermakna zu hayyin. Bukan. Ini sebagai dia panggil isti'arah ni orang panggil. Untuk memperhina ke manusia-manusia yang ada akal. Natikun, mufakkirun, akilun. Tapi dia seumpama binatang-binatang. Sebab dia tak guna akal dia. Gitu. Membezakan kita dengan binatang-binatang yang lain itu dengan apa? Dengan pandai bergamuk. Pandai nak bergamuk ni natikun tu lah. Dan berfikir, mufakkirun, akilun. Itu. Al-insan hayawanun natikun. Apa dia manusia? Ialah yang mempunyai hidup, bergerak dengan kemahuan diri, natikun, boleh bercakap, bergamuk, boleh berkira-kira makna bergamuk, dan mufakkirun, atilun, boleh berfikir. Itu dia panggil insan. Hayawan tu haiwan ke binatang ke tak? Bukan. Lepas tu apa untuk ayah dia kata binatang-binatang? Ni
nak memperhina, nak istihza ke orang-orang manusia juga. Manusia juga. Hayawanun natikun fakirun akilun juga. Tapi tak guna akal. Jadi supaya menatang-menatang gitu Itu lagu tu dah. Lama kata tak ada dia scan ni tak kerti mantik pun. Maka silakanlah kita belajar hukum-hukum akal dan juga hukum-hukum adat. Kena belajar. Silakan belajar. Nanti akan kita akan belajar lah yang akan sebut nanti lagi. Supaya jangan jadi semabuk, jangan jadi keliru. Jangan semabuk, jangan keliru kita. Antara keduanya ni antara hukum akal dengan hukum adat. Maka jadilah etikot kita pada barang yang bersangkut paut dengan Tuhan dan Rasul dan sebagainya itu kurang kejap. Bila kita semabul, bila kita keliru hukum akal, hukum adat, maka jadilah pegangan kita terhadap hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan, hukum kerasulan dan hukum sifat kerasulan dan sebagainya, kalau ghaibiyat, karamat, gapo semua, nak syurga neraka, apa sajalah. Itu jadi kurang kejap, kurang teguh. Kurang kejap ni kurang teguh. Dan jika kejap sekalipun, tu raya. Kata kejap. Kata Tuhan Isa apa kejap yakin. Maka dengan dakwa bibir mulut juga. Mulut saja kata kejap teguh. Yang ialah mana? Dakwa teguh, dengan tak belajar, betul-betul tu. Ialah dakwa teguh kejap pada bibir mulut sahaja tanpa belajar itu hakikatnya dinamakan taklid. You tak belajar tapi apa guna etika Allah ni? Satu, mesti berbila tak terima. Dalil itu guru ngajar gitu. Yakin? Aku bunuh mati pun aku sanggup. Tak akan tukar statement. Allah tu satu. Berbila Allah tentu tidak. Maka dia ni dipanggil taklid tu. Yang makan taklid. Tu taklid tu. Hakikatnya dia ni taklid. Jika secara secukup. Jika ni goyah dah. Jika secukup lancar pada sebutan sekalipun. Sebut tu lancar. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Qudrah iradah ilmu hayah. Sama'i basar. Lancar tu sebut. Tajwid pula tu. Sekalipun tetaplah dikatakan muqallid taklid. Tu. Maka orang yang taklid pada aqaid, pada segala tambatan-tambatan iman, aqaid iman itu besarlah ruginya taklid. Jika orang itu daripada ahli bagi berfikir, itu walaupun imanuhu sahihun ataupun mukminun sahihun ghairu asin, tapi ghairu asin asiyun, gitu. Asiyun laukana lahu ahliyatul nazar. Walaupun iman dia tu sah tapi bermaksiat pada Allah, ingkana lahu ahliyatun nazar. Kalaulah ada baginya itu keahlian pada berfikir. Ahli berfikir mana boleh mikir. Kata tu 1 tambah 1 apa? 2. 2 kali 5 apa? 10. Duit 5 ya dengan 50 ya mana banyak? 50 ya banyak pada 5 ringgit. Tu boleh mikir tu. Hak tak boleh mikir, orang tanya 2 tambah 2 berapa? Kata 2 tu apa? Tu dia panggil bukan ahliyatul nazar. Dia tidak berkeahlian untuk berfikir. Maka iman tu sah tanpa berdosa. Gitu dah. Dan sekalian ibadat. Dan sekalian ibadat ni atau pada kata besarlah ruginya. Atau situ. Maka yang taklid pada aqaid itu sekalian ibadat yang ia muqallid kerja itu tidak diyakin akan sahnya ibadat. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak sah ibadat melainkan kemudian daripada dia kenal siapa yang diibadatkan. Maka kenal tu mestilah jazam mutabiqul waqi' nasyi'atun 'anid dalili. Kalau tidak nasyi'atun 'anid dalil, mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin, dia tak panggil ma'rifah, dia panggil taklid. Gitu dah. Habis itu. Hendaklah, yakni wajiblah saudara-saudaraku sedarkan bahawasanya ilmu tauhid ini bukan sekali-kali ilmu yang seperti belajar Fatihah. Itu tajwid dan tahayya. Itu tajwid.
Umpama Fatihah tahiyat takbiratul ihram. Nah, salam yang pertama itu rukun qauli. Dalam sembahyang wajib kena baca dengan betul. Bukan seperti itu. Yakni apa maksud? Bukan ilmu yang bangsa belajar baca huruf. Itu ilmu tajwid. Riayati makharijil huruf wa sifati waqfi wa waslih. Meraihkan tempat keluar huruf dan sifat huruf, tempat wasa, wakaf, ibtidak ayat. Itu ilmu tajwid. Jadi bukan belajar tauhid ni sebut betul wujud, qidam, baqaun, qiyamu ta'ala lil hawa binafsihi, mukhalafatu ta'ala lil hawadithi, wahdaniyah. Kena terjemah sikit tu ada sabdu nah. Qudrah, iradah, hayyah, ilmun, sam'un, basarun, kalamun, kaunuhu qadiran. Bukan ilmu tajwid. Ayat ke dia tak perlu pun baca dengan betul-betul lagu tu. Sebut wujud kidai pun tak apa, bakar pun tak apa, bakok pun tak apa, akok pun tak apa. Nah, yang pentingnya hatimu i'tikad tu betul. Dan hafal pada lidah. Bukan hafal, bukan tahfizil Quran ni. Nah. Allah wujud dan hafal kayak gitu, bukan ilmu hafal, tu hafal Quran. Dan bibir hafal pada lidah dan bibir mulut. Dah. Sebagaimana menyengka begitu. Mana? Menyengka kata ilmu tauhid ni ilmu sebut betul. Sebut betul sikit. Wujud. Alhamdulillah. Alim lah tu. Mana tu? Ada orang sekolah lagu tu. Nah, cuba. Berapa sifat Tuhan? 20. Berapa dia 20? Allah wujud qidam baqa mukhalafatu tinggal hawadithi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayy. Tu bukan nasyid ni. Boleh hafal. Okey. Selesai lah tu. Betul dah tu akidah dia tu. Sebab apa? Sebab dia boleh hafal di lidah dia. Boleh buat lagu, nasyid apa siap dah. Dah, okey. Sebagaimana menyengka begitu oleh yang bodoh-bodoh. Orang sekolah lagu tu bodoh tu. Kata tak ayah disket. Yang mengambil pusaka daripada tuk nenek yang jahil-jahil. Hak dak ajar dia pun tuk nenek dia jahil-jahil ke? Tu dak ajar hafal. Hafal sifat 20. Allah wujud qida baqa. Dak hafal. Kalau tipu apa buat mana? Okey tu ngaji dah tauhid, ngaji. Apa sifat yang pertama? Sifat pertama wujud. Yang kelima wahdaniyah. Ilmu matematik pula. Kelima kena ketujuh ni. Bila pula. Bukan. Ilmu ni bukan ilmu tajwid, bukan ilmu hafal, bukan ilmu nasyid, bukan ilmu qasidah, bukan ilmu matematik, bukan. Kalau sekolah lagu tu semua tu orang bodoh-bodoh yang mengambil fahaman. Yang mengambil makna mengambil pusaka, mengambil fahaman. Pusaka ni makna fahaman. Daripada tuk-tuk nenek yang jahil-jahil. Lepas tu ilmu tauhid ni ilmu apa? Ialah ilmu tauhid ni. Ilmu yang menyuluh, yang menunjuk, yang memberi reti akan kita dengan dia, yakni dengan sebab mempelajari dia. Dengan sebab mempelajari dia ilmu ini. Belajar takluk pada kata belajar yang kita takdir, dengan sebab fikiran yang insaf. Belajar tu bukan sebab nak cari kesalahan, bukan. Belajar tu betul-betul insaf. Itu dah. Insaf betul-betul nak tahu hak sebenarnya macam mana, huraian yang betulnya macam mana. Itu fikiran insaf supaya tertarik pengertian satu-satu sifat. Mana tertarik reti, tertarik mana terheret pengertian. Tertarik pengertian mana terheret reti satu-satu sifat-sifat hingga mana tertarik reti makna-makna tiap-tiap satu-satu sifat tu hingga tertanam yakin di dalam hati-hati kita masing-masing. Serta jom mana setuju dah. Jom ni bahasa orang Fatani lah ni. Jom ni mana mengiyakan, tasdik, iz'an, setuju, iya. Serta jomnya, setujunya, dan terimanya dan tasdiknya hak tu lah kata makna. Iz'an wa tasdik mana? Membenar, mengiya,
Kata, ya, betul. Tu dia panggil jom tu setuju. Tu jom. Pada mata-mata hati. Dan jikalau tak... ni ayat. Itulah ilmu tauhid ayat. Dan jikalau tak pandai dan tak ingat nak sebut dengan mulut sekalipun. Atau cuba bila sifat Tuhan. Ada berapa? Ya Allah, saya tak pandai lah. Apa tu? Saya tak ingat lah. Akok ke bakok? Saya lupa lah. Tak apa. Tapi maknanya apa? Awak faham? Faham. Allah Ta'ala tidak ada akhir bagi adanya. Tak terima perubahan. Nah, tu. Kalau dia terima perubahan, pasti dia tidak sedia. Pasti ada yang membaharukan dia, membinasakan dia. Tentulah yang membaharukan. Dia boleh hurai makna. Beza antara kita dengan Tuhan. Tu. Allah ada. Apa makna ada? Ada Allah. Tak sama dengan ada kita. Dia faham makna. Walaupun dia tak disebut wujud, qidam, baqa, tak reti hafal, tak reti sebut. Itulah ilmu akidah maksudnya. Tak ingat nak sebut sekalipun. Maka sia-sialah orang-orang yang berhadap kepada semata-mata ingat, semata-mata nak hafal, ingat, dan lancar pada bibir-bibir mulut juga sahaja. Sia-sia tu kalau untuk hafal saja, ingat saja, boleh sebut lancar saja, sia-sia. Hak tak sia-sianya faham, iktikad dalam hati, serta lancar sebut, ingat pada fikiran, lancar sebut pada bibir mulut lidah, dan faham iktikad dalam hati. Itu baru tidak sia-sia. Kalau setakat lancar pada bibir mulut sebut, ingat pada fikiran saja, tapi makna tak reti apa, nak iktikad apa tak reti, maka hak tu sia-sia. Tu dah. Tu. Ingat-ingat lancar-lancar dengan tak tahu maksud. Tu. Dengan tak tahu apa maksud. Tak tahu apa maksud. Habis itu. Mana ni? Tak tahu maksud. Dan tak tahu tujuan. Dan tujuan tu tak atau pada termaksud. Dan tak tahu tujuan perkataan-perkataan yang ia orang-orang tadi itu hafaz itu. Dan jika dipujikan dia orang sekalipun, puji ini hebat ni, ingat sifat 20 kata ni. Hebat ni dia ni ingat wujud Qidam Baqa atau matan Umul Barahid atau hafal matan Aqidatul Awam atau Kharidatul Bahiyah, ingat ni. Tapi apa makna tak erti matan apa. Sekalipun orang puji ingat hafal matan tu, matan tauhid ni, matan ilmu akidah tu, tapi kalau tak faham apa-apa makna, sia-sialah itu makna. Dan janganlah sekali-kali kaum-kaumku mendengar dan menurut. Mendengar dulu, dengar orang tu kata apa tu, kita pula, gitu pula. Dan percaya kepada perkataan-perkataan yang terbit, yang timbul, yang zahir daripada orang-orang yang bodoh, yang menyangka mereka itu orang-orang yang bodoh dengan tak dok faedah. Sekolah ke mana? Menyangka, itu tak ada situ. Dengan tak faedah, tak faedah, mana tak faedah? Tak ada faedah. Dan tak hajatkan, tak diberhajat, tidak perlu, mana tak hajat ni, tak perlu kepada membanyakkan ilmu-ilmu usuluddin, mana membanyakkan belajar ilmu usuluddin ni. Ada orang kecil tu. Apalah duk ngaji ilmu tauhid banyak sangat. Tak usah lah ngaji buat gapo, tak perlu pun. Tak ada faedah pun ngaji ilmu tauhid banyak-banyak. Ada kecil tu. Tak ada dia kata tak usah, jangan sekali-kali duk dengar kata itu. Jangan duk ikut, jangan duk turut, jangan duk taat, jangan duk percaya. Maka umpama ini perkataan, mana bandingan bagi ini perkataan, asalnya ialah asal bagi perkataan itu terbit daripada yang dengki-dengki, daripada orang yang dengki tu, yang suka nak mengajakkan orang awam. Ia suka supaya orang awam ni jadi apa? Kepada kebebasan dunia. Bebas dunia, tak ada kenal Tuhan, buta, tak kenal makrifat, tak kenal Tuhan. Tu nak suruh jadi buta mata hati di dunia, tak kenal Tuhan, jadi bebas dunia. Yang ialah mana kebebasan dunia terlebih busuk daripada bangkai-bangkai. Dan dengan kebebasan itu juga terlupuk-lupuk dan tercengang-cengang kelakuannya. Terlopak-lopak pun boleh tu. Bukan terlupuk-lupuk, mana terlopak-lopak. Tu. Terlopak-lopak. Boleh? Tu. Terlopak-lopak, lepas tu tercungang-cungang. Boleh juga. Terlupak-lupak, boleh.
Tu bergedik situ, bergedik sini kelakuan dia. Nah, apa apa ya bahasa kita? Ngak bi. Tercongek-congek. Nah, tercunga-cunga. Tercunga-cunga boleh. Nah, apa macam tina garik lah, geletak gelenyah dia panggil, geletak gelenyah. Nah, lopak situ, bergedik-gedik situ, bergedik-gedik. Nah, tu. Dengan sebab bahasa itu juga terlopak-lopak, mana tergedik-gedik dan tercunga-cunga kelakuannya. Nah, orang bebas tengok di konsert-konsert kan bebas. Konsert-konsert nyanyi apa ke? Okey, tergedik-gedik. Melopak situ, melopak sini, bergedik situ, bergedik sini. Cungai situ, cungai sini. Itu. Maka takutlah akhirnya bahawa sebesar terkejut, mana matilah. Mana takut tu duduk melopak situ, bergedik sini, bergedik situ, melopak situ, cungai situ. Nanti mati mengejut. Kerana tidak betul iktikad mereka itu. Kejut pak mati kape sesak. Pasal iktikad mereka tak betul. Ataupun sepanjang-panjang masa di dalam taklid yang dikhilafkan pada sahnya taklid, yakni pada iman. Orang muqallid ni ulama berkhilaf 12 pendapat tentang sah atau tak sah iman muqallid. Padahal comel loteng rupa mereka itu. Comel loteng muka mana pakai serba berjanggut jubah ke banyak gitu. Comel loteng rupa mereka itu. Kalau ustazah kata tuduh labuh pakai goni pula. Tapi ya Allah akidah teruk. Kita belum mendengar lagi suara Tuhan macam mana. Oi, berat tu. Mengisbab ke Tuhan ada suara pula dah. Yang tak disengka-sengka oleh yang bodoh-bodoh dengan keburukan pihak dalam. Pihak dalam ni mana yakni hati dia, mana begitu dah. Muka tu comel lote rupanya, tapi tak seka-seka oleh yang bodoh-bodoh dengan keburukan. Buruk pihak dalam bagi mereka. Itu mana pihak dalam? Hati pada iktikad. Itu begitu. Pihak dalam ni mana hati pada iktikad. Qamas itu. Hei saudara-saudaraku, hendaklah kamu tahu bahawasanya orang-orang yang mencela-celakan kepada membanyakkan modal itu. Modal ni mana ra'sumal. Di mana modal ra'sumal, ra'sumal ni mana? Al-ma'rifatu ra'sumali. Ra'sumali dini. Kenal itu kata Nabi-nya ialah kepala modal di dalam agamaku. Kenal tu tu. Jadi kita kena banyak kepala modal. Mana banyak ngaji ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatur rasul. Kalau orang-orang yang mencelakan kepada membanyak-banyakkan modal itu, mana banyakkan ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, tu banyak-banyak ra'sumali itu modal dia panggil. Kepala modal. Ra'sumali itu kepala modal. Orang ini ialah orang-orang yang sesak. Orang yang sesak. Bukan sesak tu dah, sesak. Miskin. Ayyuhal miskin. Hey, ya miskin. Itu maksudnya. Kalau orang Arab panggil ya miskin. Miskin enta. Mana sesak. Orang ni sesak ni. Pasal dia marah orang banyak modal. Dia sendiri sesak tu ni. Tu. Kita tengok orang nego ni nak marah. Dia tak ada duit nak nego. Tu sesak dia. Dan orang yang bodoh-bodoh kira jua. Maka janganlah. Janganlah puak-puak kita jadi bodoh seumpama mereka itu. Jangan ikut bodoh seperti tu. Jangan ikut sesak tu. Walau tak dapat kebebasan dunia sekali. Walaupun kita ni tak dapat kebebasan dunia. Nak buat ni Allah Rasul suruh ke lari ke bui ke tak bagi ke. Nak kira mau kita orang kena Allah Rasul ni. Dan berusahalah kita kepada gergaji. Ambil gaji kayu umpamanya. Yang telah diyakinkan halal kerjanya gaji kayu. Dan upahnya gaji kayu. Tu dah. Apanya ustazah tu ada di Malaysia lah. Masyhur. Tu dah. Habis itu. Maksudnya gini. Dan mana kata, dan berusahalah kita kepada gergaji kayu umpamanya yang telah diyakinkan halal kerjanya gaji kayu dan upahnya gaji kayu. Yang kalau kita nak dunia, kita usaha, kita kerja dengan kerja yang halal. Lagi pula tidak membawa lalai kita dengan berhadap kerja sehingga lupa kepada urusan kewajipan agama, urusan akhirat, pahala dosa, syurga dengan aku. Jangan.
Habis situ, koma situ. Nah, pendek ni kesimpulannya. Tidaklah yang mencela-cela, tidaklah orang yang mencela-cela kepada orang yang pandai apa-apa pekerjaan itu. Dia cela orang pandai nego, dia cela orang pandai bekerja, dia cela orang pandai mengajar. Orang yang mencela tu tidaklah ia, melainkan orang-orang yang tak pandai jua. Dah orang tu cela orang pandai, dia tak pandai tu. Sebab kalau orang pandai, dia tak cela orang pandai. Tu. Dia tengok orang pandai masak, buat nasi lemak. Dia tengok, pandai dia ni buat nasi lemak. Dia tak cela. Sebab dia pandai juga, dia tahu. Jadi orang hak cela orang ni, orang dia cela orang pandai, camlah tu dia tak pandai. Gitu maksud kita. Dah. Hendaklah, yakni wajiblah saudara-saudaraku tahu bahawasanya awal agama itu kenalkan Allah. Kita berhenti situ dulu dah. Kita rehat dulu, nanti kita sambung pula hari ni. Kita sambung pula nanti pukul berapa Ustaz Mubi? Saya ni tak nak tengok jadual sangat. Pukul berapa Ustaz Mubi? Lepas Zuhur ke atau macam mana? Pukul berapa ni? 10.30. 10.30. Kita sambung pukul berapa Ustaz Mubi? Boleh komen tak pukul berapa? Nak sambung pukul berapa lepas Zuhur? Kalau boleh lepas Zuhur molek bagus. Boleh kita rehat-rehat kejap. Kita sambung lepas Zuhur ke? Sebab ni nak masuk mengaji ilmu tauhid ni, dia agak semakin payah sikit. Kita target hari ni insya-Allah kalau boleh baca sampai 3 gelar lagi ke. Nak sambung pukul 11. Kalau tak sambung pukul 11 pun boleh. Pukul 11 boleh. Pukul 11 lebih-lebih lah. Jangan 11 tepat. Ni pun pukul berapa dah ni? Ni pukul apa dah ni? Ni 10.34 dah. Jadi 11 suku dah. 11 suku ke 11.20 ke gitu dah. Jadi boleh sejam tu sebelum Zuhur. Ikut abah lah asal khatam je. Jadi esok tu, cumanya esok tu pukul 8. Kita start awal esok pukul 8. Sebab tadi ada kuliah subuh saya. Tu lewat sikit tu. Jadi esok saya tak ada kuliah subuh. Jadi pukul 8 kita start pukul 8.30. Pukul 9.40 tu kita kena berhenti. Sebab saya ada jemput polis IPK Selangor. Lepas Zuhur baru kita sambung. Untuk esok lah. Lepas tu tak ada lah jadual macam biasa. Jadi insya-Allah pukul 11.20 pagi tu kita sambung balik daurah kita dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.